Nama saya Gan Zingjun dari SMJK Chonghua Kuala Pilah. Pada hari yang mulia ini, saya ingin menyampaikan pengkisahan Tok Janggut. Tanah ini tanah Melayu, berdagang dengan ingin berniaga. Serahkan budi bukan tanahmu. Pertahankan negara, pertahankan bangsa. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam kemerdekaan. Yang dihormati barisan pena hakim yang arif lagi bijaksana, yang meletakkan neraca keadilan pada paksinya, sidang maya yang saya muliakan. Meningkat kembali sejarah kemerdekaan negara, kita sewajarnya berterima kasih kepada perjuang-perjuang kemerdekaan negara yang berbenat lelah membasuh keringat dan membanting tulang 4 kerat untuk merealisasikan kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Kemerdekaan merupakan hasil pengorbanan dan titis darah perjuang-perjuang kemerdekaan seperti Tok Janggut, Datuk Maharaja Lela, Rentap dan sebagainya. Pada hari ini, izinkan saya merungkai kembali sejarah seorang pahlawan yang tersohor pada masa dahulu. Tokoh yang saya maksudkan ini tidak lain, tidak bukan, ialah pahlawan Tok Janggut. Tok Janggut atau nama sebenarnya ialah Haji Hasan bin Panglima Mak Munas yang dilahirkan di Kampung Saring, daerah Jeram, Kelantan pada tahun 1853. Beliau dikenali sebagai Tok Janggut kerana memelihara janggut sampai ke paras dada. Kesederaan Tok Janggut terhadap agama, bangsa, tanah air dipupuk sejak kecil lagi. Beliau belajar ilmu agama di Mekah. Penentangan Tok Janggut disebabkan oleh perubahan yang menyentuh kedudukan dan keistimewaan di negeri Kelantan. Antara isu yang paling sensitif ialah pengenalan cukai seperti berikut: cukai pokok buah-buahan, cukai sirih, cukai kepala dan cukai kelapa, yang mana menyusahkan penduduk di negeri tersebut. Sidang maya yang saya dihormati, marilah kita menelusuri kronologi perjuangan Tok Janggut. Kisah bermula apabila Encik Latif, pegawai pentadbiran British yang berasal daripada luar Kelantan, mengambil pentadbiran Jeram daripada Engku Besar. Beliau menjalankan tugas dengan ketat, terutamanya dalam hal pengutipan cukai. Semua rakyat jelata termasuklah sultan dan pembesar diwajibkan membayar cukai tanah, yang mana perkara ini tidak disenangi oleh semua orang, terutamanya sultan. Okay. Marilah kita berlakunya satu pertempuran di Kampung Pupuh dan Kampung Merbok pada tahun 25 Mei 1915. Pengikut Tok Janggut mendirikan sebuah kerajaan yang didirikan di Pasir Putih dengan Engku Besar Jeram sebagai Raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. Kebangkitan Tok Janggut telah menyebabkan Sultan berasa terancam dan menganggap Tok Janggut sebagai perdahaka. Keadaan ini bertambah lagi peristiwa abang Tok Janggut dibunuh oleh orang suruhan Sultan. Hal ini menambahkan lagi kebimbangan Sultan mengenai kebenaran dakwaan British. Atas cadangan penasihat British dan sokongan Datuk Bendahara Setia dan Datuk Menteri, Sultan memutuskan untuk menangkap Tok Janggut
dan pengikutnya. Sidang Maya yang saya hormati, perjuangan Tok Janggu sebenarnya datang daripada semangat penghulu pejuang Pahang seperti Mak Kilau, Tok Gajah dan Batok Bahaman. Kesemua pejuang-pejuang Pahang bersembunyi di Terengganu, Kelantan dan Siam apabila British mempengaruhi Sultan Agam memusuhi mereka. Lantaran itu, mereka tidak bertempur dengan bangsa sendiri dan tidak menderhaka kepada Sultan. Kemudian mereka melarikan diri ke Terengganu, Kelantan dan Siam. Daripada huraian yang telah saya jelaskan, marilah kita ambil beberapa pengajaran untuk dijadikan sebagai pedoman dan manfaat bersama. Yang pertama, kita mestilah mencontohi pemimpin-pemimpin masa lampau yang mempunyai semangat juang yang kental, berjiwa darah anak pahlawan dan tidak berputus asa dalam perjuangan. Marilah kita kuatkan azam dan tekad untuk menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang demi negara yang tercinta ini. Yang kedua, kehebatan dan kepandaian Tok Janggut dalam menentangkan British telah memberikan inspirasi kepada kita supaya berani memperkasakan maruah bangsa sekaligus memastikan negara terus merdeka. Sekian.